Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk semua murid di Malaysia. Bersama saya, Cikgu Farina di Klinik Dr. Mai. Apa khabar semua pada hari ini? Cikgu harap semua dalam keadaan saya. Okey murid-murid, bagi video kali ini, kita akan teruskan perbincangan bagi soalan-soalan subjektif yang telah cikgu sediakan. Jom ikut cikgu. Mari kita lihat soalan yang pertama. Rajah menunjukkan titik M dilukis pada satu sata kertas, yang mana penjelmaan P ialah translasi 4-1. Penjelmaan Q ialah pantulan pada paksi Y dan penjelmaan R ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 01. Cari imej bagi titik M di bawah penjelmaan yang berikut. Yang pertama PQ, yang kedua QR dan yang ketiga RP. Jom kita lihat langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita tulis dulu koordinat bagi titik M iaitu 3, 2. Kemudian, kita buat anak panah untuk mewakili berlakunya transformasi Q. Q adalah pantulan pada paksi Y. Maka, cikgu tandakan dulu dengan garisan merah untuk paksi pantulan. M berjarak 3 petak daripada paksi pantulan, maka imej yang terhasil juga berjarak 3 petak di belakang paksi pantulan. Di situlah terletaknya imej pertama bagi titik M pada koordinat -3, 2. Kemudian, buat satu lagi anak panah untuk transformasi P, iaitu translasi 4-1, yang mana nilai 4 menunjukkan pergerakan ke kanan sebanyak 4 petak, manakala nilai -1 menunjukkan pergerakan ke bawah sebanyak 1 petak. Maka kita akan gerakkan titik M' sebanyak 4 petak ke kanan dan 1 petak ke bawah, yang mana akan menghasilkan imej yang kedua pada koordinat 1, 1. Selesai. Seterusnya, mari kita lihat soalan bahagian yang kedua, iaitu transformasi QR. Yang pertama, kita tulis dulu koordinat bagi titik M, 3, 2. Kemudian kita buat anak panah untuk mewakili berlakunya transformasi R. R adalah suatu putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 01. Kita tandakan dahulu pusat putaran 01. Kemudian apabila mencari imej bagi putaran, kita akan menggunakan kaedah Nazi. Kita lukis simbol Nazi di tepi dulu, kemudian beri nombor pada setiap ujungnya. M berada di bahagian atas dan kanan pusat. Maka dalam simbol Nazi ini, M berada pada kedudukan nombor 1. Kita kena pasti arah nombor 1 daripada pusat, iaitu gerak ke kanan dahulu, kemudian gerak ke atas. Diberi putaran mengikut arah jam, maka daripada nombor 1, imej akan terhasil di titik nombor 2. Maka daripada satah kertas, kita akan kira gerakan daripada pusat ke titik M adalah 3 kotak ke kanan dan 1 kotak ke atas. Dan untuk ke titik nombor 2, gerakan perlu mula dengan gerak ke bawah dahulu, kemudian baru gerak ke kanan. Maka dengan menggunakan gerakan yang sama, iaitu gerak ke bawah sebanyak 3 petak dan 1 petak ke kanan, maka terhasillah imej pertama M' pada koordinat 1, -2. Kemudian buat satu lagi garisan untuk transformasi Q, iaitu pantulan pada paksi Y. M' berjarak 1 petak daripada paksi pantulan, maka imej yang terhasil juga berjarak 1 petak di belakang paksi pantulan. Di situlah terletaknya imej kedua bagi titik M pada koordinat -1, -2. Selesai. Seterusnya, untuk bahagian yang ketiga, kita seperti biasa tulis dulu koordinat bagi titik M iaitu 3, 2. Kemudian kita buat anak panah untuk mewakili berlakunya transformasi P, iaitu translasi 4-1. Maka kita akan gerakkan titik M sebanyak 4 petak ke kanan dan 1 petak ke bawah, yang mana akan menghasilkan imej yang pertama pada koordinat 7, 1. Kemudian, buat satu lagi anak panah untuk transformasi R, putaran 90 darjah ikut arah jam
pada pusat 01. Kita lihat titik M prime berjarak 7 petak secara mengufuk dengan pusat putaran. Maka untuk soalan putaran ini kita tidak perlu menggunakan kaedah Nazi. Kita hanya perlu lukis paksi X dan Y umpama arah mata angin, yang mana ini menunjukkan paksi bersudut tegak iaitu 90 darjah. M prime berada di bahagian kanan pusat, maka dalam simbol arah mata angin ini M prime berada pada kedudukan nombor 1, yang mana apabila diputar 90 darjah mengikut arah jam akan menghasilkan imej pada nombor 2. M prime berjarak 7 petak ke kanan daripada pusat. Maka dengan menggunakan jarak yang sama, kita akan kira 7 petak ke bawah daripada pusat untuk menentukan imej kedua. Selesai. Seterusnya, mari kita lihat kepada bahagian B. B yang pertama menunjukkan gambar rajah menunjukkan 3 poligon iaitu PQRS, TUVW dan juga TCAB. Untuk soalan yang pertama, PQRS ialah imej bagi TABC di bawah penjelmaan gabungan GH. Huraikan selengkapnya penjelmaan G dan H. Jom kita lihat langkah penyelesaiannya. Diberi bahawa PQRS adalah imej dan TABC adalah objek di bawah penjelmaan GH, yang mana kita akan selesaikan H dulu, kemudian baru G. Cikgu akan susun proses transformasi ini dalam bentuk carta alif supaya dapat membantu kita lebih nampak transformasi yang terlibat. Cikgu akan letak objek TABC di hadapan. Lukis anak panah pertama untuk transformasi H. Tinggalkan tempat kosong kerana kita tak tahu imej mana yang terhasil, dan anak panah yang terakhir untuk mewakili transformasi G yang mana telah menghasilkan imej akhir PQRS. Maka poligon TUVW akan menjadi imej pertama selepas transformasi H. Daripada gambar rajah, kita tahu bahawa poligon TABC akan berubah saiz membentuk trapezium TUVW, yang mana ini telah menunjukkan berlakunya satu transformasi pembesaran, kerana hanya pembesaran sahaja yang akan merubah saiz suatu imej. Maka kita boleh tulis H adalah pembesaran dengan faktor skala. Macam mana nak kira faktor skala? Kita ambil panjang tengah poligon VT iaitu 3 petak sebagai sisi imej, manakala panjang tengah poligon AT 6 petak sebagai sisi objek. Kita masukkan nilai dalam rumus K sama dengan panjang imej bahagi panjang objek iaitu 3 bahagi 6 bersamaan dengan 1/2. Maka kita tulis dengan faktor skala 1/2 pada pusat pembesaran. Macam mana pula nak cari pusat pembesaran? Kita akan sambungkan garisan antara bucu-bucu yang sepadan iaitu bucu A dan B serta titik B dan U. Kita akan dapat lihat dua garisan ini akan bersilang di titik T dan inilah pusat pembesarannya. Maka kita akan tulis pada pusat T, koordinatnya adalah 3, -2. Selesai untuk transformasi H. Seterusnya, untuk transformasi G, kita tahu bahawa posisi arah poligon PQRS telah berubah daripada objek selepas menjalani transformasi G. Hanya dua transformasi yang melibatkan perubahan posisi ataupun arah imej, iaitu pantulan dan putaran. Pantulan akan menghasilkan dalam bentuk mirror image ataupun imej seperti cermin. Maka transformasi yang terlibat bukanlah pantulan. Maka kita boleh nyatakan bahawa G merupakan transformasi putaran. Kemudian, cikgu bina garisan anak panah pada tengah-tengah poligon iaitu dari titik V ke T dan P ke R. Maka kita boleh lihat anak panah berubah arah sebanyak 90 darjah. Maka kita boleh tulis sebagai putaran 90 darjah. Kemudian kita boleh nampak bahawa anak panah juga berputar melawan arah jam.
maka boleh ditulis sebagai melawan arah jam pada pusat. Seterusnya, untuk mencari pusat, kita akan menggunakan kaedah garis serenjang antara dua titik yang sepadan. Cikgu bina garisan warna biru untuk dua titik sepadan iaitu antara titik V dan titik P. Cikgu guna pembaris dan ukur panjang garisan ini iaitu sebanyak 2.6 cm dan cikgu bahagikan kepada 2 sebagai pusat untuk garis serenjang. Dan cikgu guna pembaris untuk lukiskan garis serenjang yang berwarna coklat ini. Kemudian, cikgu bina lagi satu garisan biru untuk titik T dan titik R. Cikgu guna pembaris dan ukur panjang garisan ini iaitu sebanyak 6.4 cm. Dan cikgu bahagikan kepada 2 sebagai pusat untuk garis serenjang. Dan cikgu guna pembaris untuk lukiskan garisan serenjang yang berwarna coklat. Nampak tak titik persilangan antara dua garisan coklat ini? Itulah pusat pembesaran yang kita nak cari, iaitu pada koordinat 5, 1. Maka, untuk transformasi G, kita boleh perihalkan sebagai U adalah putaran 90 darjah melawan arah jam pada pusat 5, 1. Selesai. Mari kita lihat bahagian B yang kedua. Jika luas poligon PQRS ialah 6 unit kuasa 2, cari luas kawasan berlorek. Mari kita lihat langkah penyelesaiannya. Di dalam soalan ini, diberi bahawa PQRS adalah imej yang mempunyai luas 6 meter kuasa 2 dan apabila ada perkataan berlorek, pegang kata kunci besar tolak kecil. Sebelum itu, mari kita kira dahulu luas objek dengan menggunakan rumus luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Maka kita akan masukkan nilai 6 sama dengan 1/2 kuasa 2 darab luas objek. Kita selesaikan, maka kita akan dapat luas imej bersamaan dengan 6 darab 4 bersamaan dengan 24. Tadi cikgu dah nyatakan kalau ada perkataan berlorek, maka pegang kata kunci besar tolak kecil. Apakah besar dan kecil itu? Jika dilihat daripada gambar rajah yang besar adalah objek TABC dan yang kecil adalah imej PQRS. Maka kita akan ambil nilai luas objek tolak luas imej iaitu 24 tolak 6 sama dengan 18. Maka luas kawasan berlorek adalah 18 meter kuasa 2. Selesai. Okey murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat menjawab topik transformasi ini dalam kertas 2 dengan mudah ya. Seperti biasa, pesanan tulisan kelas daripada cikgu, jangan lupa buat latihan tau. Dan ingatlah, jangan pernah berhenti belajar kerana hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Sekian, saya Cikgu Farina dari Brainet.my. Moga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye!